Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita yang seterusnya ialah 7.1 iaitu pembentukan imej oleh Kanta. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, objektif pembelajaran untuk tajuk 7.1. Yang pertama, selepas tajuk ini nanti anda sepatutnya dapat memerihalkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Yang kedua, menentukan panjang fokus bagi suatu kanta cembung menggunakan objek jauh. Dan yang ketiga, anda boleh menentukan ciri imej melalui gambar rajah sinar untuk imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. Okey, mata kita adalah nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Okey, dengan mata inilah kita dapat melihat dunia. Jadi, ucapkanlah syukur. Alhamdulillah apa yang Allah bagi dan tengoklah yang baik-baik sahaja. Okay, tahukah anda, saiz mata anda tidak berubah sepanjang hayat. Okay, dengan ukuran yang hampir sama saja daripada anda baru lahir hinggalah anda dikembalikan kepada pencipta. Okey, sekarang kita tengok beza di antara kanta cembung dan kanta cekung. Okay, kanta cembung fungsinya sebagai kanta pembesar di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri ini adalah kanta cembung. Okey, dan ini adalah kanta cekung. Okey, imej apabila dilihat melalui kanta cembung, tulisan ni kelihatan lebih besar. Okey, dan kanta cekung pula imejnya tidak dibesarkanlah. Okey, kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, kanta. Apa tu kanta? Kanta ialah objek yang diperbuat daripada bahan lut sinar. Ada yang dibuat daripada kaca, ada yang dibuat daripada plastik dan mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Okey, kita tengok kanta cembung dan kanta cekung. Okey, kanta cembung ada dui cembung, ada plano cembung, ada meniskus cembung. Okey, kanta cekung pula ada dui cekung, plano cekung dan juga meniskus cekung. Okey. Jadi kalau dui cembung ataupun dui cekung, dia ada dua bahagian lah. Okey, dui cekung ada cekung di bahagian kiri dan kanan, dui cembung juga ada cembung di bahagian kiri dan kanan. Okey. Kalau plano cekung di sebahagian di sebelah sini ada permukaan rata. Dan di sebelah kanannya adalah permukaan untuk cekung, ada cekung dan rata. Untuk cembung, ada cembung dan rata. Okey, itu dikenali sebagai plano cembung dan plano cekung. Plano cembung, plano cekung. Okey, manakala ada kanta jenis yang ketiga iaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Okey, apa yang dibezakan antara plano dengan meniskus ni ialah yang mana plano dia ada bahagian yang rata di belakang. Okey, yang meniskus pula bahagian melengkung di bahagian belakangnya. Okey. Okey, ini adalah lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung dan kanta cekung. Okey, ini rupa dia.
Kalau kanta cembung, dia adalah kanta jenis penumpu. Cahaya tertumpu di satu titik. Manakala kalau kanta cekung, dia adalah kanta pencapah. Okay? Cahayanya akan dicapahkan. Jadi untuk kanta cembung, kita tengok tu ya, kanta cembung dia akan, cahayanya akan tertumpu pada titik fokus kat situ. Okay? Dan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan menumpu di titik fokus selepas melalui kanta cembung. Kalau kanta cekung pula, dia bermula daripada titik fokus. Okay, di situ titik fokus dan dia akan dicapahkan apabila melalui kanta cekung. Okay, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan mencapah selepas melalui kanta cekung. Okey, mari kita tengok beberapa perkara penting untuk satu rajah sinar cahaya daripada kanta cembung, apa yang wajib ada. Okey, ini adalah kanta cembung dan apabila melibatkan rajah ataupun pergerakan sinar cahaya, yang pertama sekali mesti ada paksi utama. Okey, satu paksi utama ialah paksi yang bersudut 180 darjah. Okey, kemudian kita mesti ada paksi kanta. Paksi kanta adalah garis simetri pembahagi dua kanta tersebut. Jadi sekarang dia akan menghasilkan satu garis bersilang di tengah-tengah tu yang dikenali sebagai pusat optik. Okey, pusat optik ataupun O. Okey, kemudian kita ada titik fokus iaitu F. Jaraknya di antara F dengan O tu mesti sama jauh di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan akan ada titik fokus. Okay, ini adalah jarak fokus. Jadi bila kita ukur, kita dapat panjang jarak fokus. Okay, ukur daripada F ke O. Dan jarak fokus ni adalah jarak antara pusat optik dengan titik fokus. Okay, ini adalah objek. Okay, ini adalah objek. Objek dia mesti tegaklah, kepala ke atas, kaki di paksi utama. Dan objek ni, daripada objek ke pusat optik dikenali sebagai jarak objek. Okay. Kemudian warna merah yang blur ni sebelah kanan, ini adalah image. Okay, ini adalah image. Jadi image kadang-kadang boleh jadi songsang, boleh jadi tegak lah, tengok keadaan. Okey, kalau macam sekarang ni image-nya adalah songsang. Jadi jarak daripada pusat optik ke image dikenali sebagai jarak image. Okey, kena tahulah istilah-istilah ni . Okey, jadi mari kita lihat, oleh kerana kita dah tahu istilah-istilah tadi tu, kita akan melukis gambar rajah sinar untuk kanta cembung dahulu. Jadi nak lukis gambar rajah sinar mesti ada kanta, jadi kena lukis kanta lah dulu. Lukiskan kanta dengan paksi simetri tadi. Okey. Dan kemudian kita kena tahu sifat bagi kanta cembung dia adalah kanta penumpu. Jadi kita mesti tahulah bila cahaya masuk dia mesti akan tertumpu pada satu titik fokus, pada satu titik . Jadi yang pertama sekali wajib dilukis adalah paksi utama lah. Okey, kalau tak diberi kena lukis paksi utama, sudut dia 180 darjah. Jadi pada paksi utama kena ada titik fokus, kiri dan kanan kena ada titik fokus yang sama jaraknya daripada pusat optik. Pusat optik kat mana? Pusat optik dekat tengah-tengah persilangan antara paksi utama dengan paksi kanta. Okey. Kemudian kita lukiskan objek. Okay, objek tegak, kepala di atas, kaki di atas paksi utama. Kemudian kita ambil pembaris. Nak lukiskan rajah sinar, objek tu mesti berdiri tegak, pandang depan. Pandang depan ke mana? Ke kanta. Pandang depan ke arah kanta, jalan terus dan langgar tiang. Tiang apa? Tiang pembahagi dua ni, paksi simetri, paksi kanta tadi. Okay, kemudian buat satu garis. Okay. Ingat, pandang depan, jalan terus, langgar tiang. Okey, letakkan tanda arah pergerakan ke kanan. Daripada tiang tadi, jalan terus, langgar fokus. Okey, jalan terus, langgar fokus. Buat garisan dan letakkan tanda arah pergerakan cahaya. Ini adalah step yang kedua. Dah berapa step? 2 step. Step yang pertama tadi, berdiri tegak, pandang depan, jalan terus, langgar tiang. Lukis satu garisan. Okey, daripada tiang, pandang depan, cari fokus. Okey, cari fokus, letak arah anak panah. Jadi dapat 2. Kemudian yang ketiga, berdiri tegak, okey,
langgar pusat optik. Berdiri tegak, cari pusat optik, jalan terus dan letakkan tanda anak panah. Okey. Apabila lengkap 3 garisan ini, maka adalah satu titik pertemuan cinta mereka di sini. Okey. Okey, oleh sebab kita nak lukis image ni dia mesti ada pada paksi utama lah. Jadi paksi utama dia kat sini. Paksi utama dia di Okey, oleh kerana paksi utama dia sampai sini je, kita kena lukis panjang lagi lah. Paksi utama ni kena sambungkan. Okey, kita sambung sikit dan kita sambung sikit dan kita lukiskan image. Kat mana agaknya image ni akan terbentuk? Kat mana titik pertemuan cinta mereka tadi? Di situlah akan terhasilnya image. Okey, jadi oleh kerana titik pertemuannya di bawah paksi utama, maka image-nya adalah songsang. Okey. Image-nya adalah songsang. Jadi seterusnya tadi untuk kanta cembung, sekarang untuk kanta cekung. Okey. Kanta cekung yang pertama macam tadi juga, kita kena tahu dahulu sifat kanta cekung ni adalah kanta pencapah. Jadi cahaya yang pergi akan mencapah. Kalau cahaya tu berada di bahagian atas ni, garisan yang paling atas, dia akan mencapah keluarlah. Okey, jadi kita akan lukiskan dulu objek yang tegak. Okey, berdiri tegak, pandang depan, ambil pembaris, jalan terus, langgar tiang. Lukiskan tanda arah pergerakan. Kemudian daripada tiang, cari fokus. Okey, cari fokus. Tapi fokus yang mana? Fokus sebelah kanan atau fokus sebelah kiri? Tengok pada sifat kanta tu. Tengok rajah kecil kat sebelah kanan yang cikgu bagi ni. Okey, sifat kanta pencapah dia akan mencapahkan. Dia tak akan pergi ke fokus sebelah kanan lah maksudnya. Kalau pergi ke fokus sebelah kanan, dia akan cahaya tu akan menumpu. Sekarang sifatnya cahaya tu mencapah. Jadi fokusnya adalah fokus di sebelah belakang, di sebelah kiri. Jadi lukiskan garisan. Jadi lukisan di atas tu garis terus dan lukisan ke belakang adalah garis putus-putus. Menunjukkan image tu maya. Ingat sebelum ni kita dah tahu image maya di sebelah kiri, image sahih di sebelah kanan. Jadi kita letakkan arah pergerakan cahaya. Cahaya mesti keluar. Itu nombor 2. Kemudian berdiri tegak dari kepala, cari pusat. Pusat apa? Pusat optik. Gariskan. Letakkan tanda pergerakan. Kemudian barulah kita ada titik pertemuan cinta mereka. Di mana? Garis persilangan. Okey, di situlah terhasilnya image. Okey, yang ketiga ni garisan yang ketiga. Di situlah image terbentuk. Nampak tu? Masih lagi di atas paksi utama tetapi lebih kecil dan tegak. Tadi kanta cembung dia lebih besar dan dia songsang. Sekarang dia lebih kecil dan dia tegak dan dia berada di sebelah kiri, maksudnya ia adalah image maya. Okey. Okey, mari kita lihat pula pembentukan image oleh kanta dalam beberapa keadaan. Okey, kita tengok rajah yang pertama. Di bahagian atas, barisan atas semuanya kanta cembung. Di bahagian bawah, barisan bawah semuanya kanta cekung. Kita tengok kes yang pertama. Sinar yang melalui pusat optik. Maksudnya dia akan lalu titik persilangan di tengah-tengah antara paksi kanta dan paksi utama. Okey, apa-apa sinar yang melalui pusat optik, dia akan lalu dengan lurus. Tidak ada membengkok ke ataupun mencapah ke, tak ada. Tak ada menumpu ataupun mencapah, dia akan terus garis lurus. Sama ada daripada atas ataupun daripada bawah. Dia akan lalu ke pusat optik dengan garis lurus. Okey, sama juga pada kanta cekung. Sama je. Cembung dan cekung, kalau dia melalui pusat optik, dia akan lalu dengan satu garis lurus. Okey, kes yang kedua. Sinar yang selari dengan paksi utama. Selari. Apa maksud selari? Selari ni dia ikut paksi utama lah. Sama macam paksi utama. Jadi sekiranya sinar tu lalu selari dengan paksi utama pada kanta cembung, maka ingat balik sifat kanta cembung tadi mencapah atau memfokus, mencapah ataupun memfokus. Okey, dia memfokus. Jadi dia mencari titik fokus. Okey. Untuk kanta cekung, dia juga mencari titik fokus, tetapi oleh kerana sifat dia mencapah, maka titik fokus dia di belakang, jadi dia akan mencapahkan sinar keluar.
Okey. Okey, jadi di belakang tu adalah garis putus-putus menandakan imej maya akan terhasil di belakang tu nanti. Okey, yang ketiga, sinar yang akan melalui titik fokus ataupun yang menuju titik fokus. Okey, sinar yang melalui titik fokus atau yang menuju ke titik fokus. Kalau menuju maksudnya belum sampai. Okey, kalau melalui titik fokus, dia dari titik fokus, dia nak pergi ke mana? Okey, untuk kanta cembung, dari titik fokus dia akan pergi ke paksi kanta. Okey, dan seterusnya dia akan membelok menjadi parallel ataupun menjadi garis yang selari dengan paksi utama. Kenapa? Kerana sifat kanta cembung adalah memfokus. Oleh kerana dia dah mula daripada fokus, maka dia akan selarilah di belakang. Dia macam terbaliklah daripada yang rajah sebelah kiri ni. Okey, next. Kalau kanta cekung pula, sekiranya dia menuju ke titik fokus, okay, nak pergi ke titik fokus, maka dia akan melalui paksi kanta dan terus ke titik fokus dengan garis putus-putus seperti inilah. Okay, menunjukkan imej maya akan terbentuk. Okey. Okey. Saiz imej yang dibentuk oleh satu kanta bergantung kepada kedudukan objek dari pusat kanta. Kita nak tahu kalau objek tu 2 cm, adakah imejnya 2 cm juga? Kita nak tahu macam mana, kita kena tengok dulu kat mana objek tu Okey, sebelum tu kita kena tahu dululah beberapa perkara. Nak tahu saiz imej ke, songsang ke, maya ke, kita kena tahu dulu beberapa keadaan. Okey, yang pertama, ini adalah objek. Objek ini adalah imej. Objek di sebelah kiri, imej di sebelah kanan. Okey, di tengah-tengah tu mestilah kanta. Okey, kalau imej berada seperti rajah ini di bawah paksi utama, maka kita kata ini adalah imej songsang. Okey, ini pula sebelah kiri, sekiranya dia berada di sebelah kiri, ini adalah imej nyata. Okey, tegak dan nyata. Dia berada di sebelah kiri, ni sebelah kanan. Okey, ini objek. Ini imej. Imej apa ni? Tegak ke songsang? Tegak. Okey, tegak dan nyata. Di sebelah kiri, imej ni tegak, tapi imejnya adalah maya. Okey, ingat imej yang terbentuk di sebelah kiri adalah imej maya. Imej yang terbentuk di sebelah kanan adalah imej nyata. Okey, nak tahu dia tegak atau songsang, tengok kedudukan dia. Kalau dia berada di atas paksi utama, maka dia adalah tegak. Dia berada di bawah paksi utama, maka dia dikatakan songsang. Okey, mari kita tengok untuk kanta cembung. Bagi kes yang pertama, objek adalah lebih jauh daripada 2F. Okey, sebelum tu kita kena ada paksi utama. Ingat balik yang mana tadi paksi utama. Ini adalah paksi utama. Okey, ini adalah paksi kanta dan ini adalah pusat optik. Okey, ini F sama jauh dengan F di sebelah kanan, 2F sama jauh dengan 2F di sebelah kanan. Okey, jadi kat mana? Objek nak lukis kat mana? Kita lukiskan, tengok pada kes lah. Kes yang pertama ni, objek lebih jauh dari 2F. Maksudnya dia berada sebelum 2F. Okey, sebelum tu kena tahu dulu ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Okey, objek di situ sebab lebih jauh daripada 2F. Okey, jadi langkah yang pertama, ambil pembaris, diri tegak, pandang depan, jalan terus dan kita lukiskan garisan. Okey, jangan lupa letakkan anak panah. Dan yang kedua, dari tiang, cari fokus dan letakkan anak panah. Ingat kena ada anak panah. Jangan lupa, kena ada anak panah ni. Okey, kemudian yang ketiga, kita kena berdiri tegak dari kepala, cari pusat optik. Okey, cari pusat optik dan jangan lupa lukiskan anak panah juga. Jangan lupa lukis anak panah. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, cari titik pertemuan cinta mereka. Garis persilangan. Okey, dan di situlah terbentuknya objek. Lukiskan satu garis daripada paksi utama. Okey, di situ adalah imej. Itulah imejnya. Jadi kalau soalan tanya berapakah saiz imej, silalah ambil pembaris dan ukur panjang imej tersebut daripada atas ke bawah. Okey.
Okey, jadi image berada di antara F dengan 2F. Tengok balik keadaan tadi, kes ni adalah objek berada lebih jauh daripada 2F. Jadi untuk kes ni, image yang diperolehi akan didapati antara F dengan 2F. Okey, image akan didapati berada di antara F dengan 2F. Okey, kita ambil pembaris dan kita ukur. Okey, cuba kita tengok. Saiz objek berapa? Saiz objek 2 cm. Saiz image berapa ni? 1, berapa? 1.56781.8 cm. Jadi yang ni tadi 2 cm, yang tu 1.8 cm. Objek lebih besar daripada image. Jadi kita kata image ni adalah yang pertama, image lebih kecil daripada objek. Image tu dia berada di bawah paksi utama, jadi kita kata image ni adalah songsang. Dan image ni berada di sebelah kanan, dia adalah image nyata. Ini 3 ciri image. Sekiranya soalan minta berikan 3 ciri image. Okey. Biasanya keadaan ataupun sifat macam ni kita gunakan dalam kamera lah. Kamera. Okey. Seterusnya, untuk kanta cembung lagi, kes yang kedua, kalau tadi objek berada lebih jauh daripada 2F, sekarang ni objek berada pada 2F. Pada 2F maknanya betul-betul pada 2F lah. Jadi, kena pasti dahulu sebelah kiri dan sebelah kanan, sebab kiri dan kanan menunjukkan image tu maya ataupun sahih. Okay. Jadi lukis objek dulu. Bila dah lukis objek, kena ada pembaris. Objek berdiri tegak, pandang depan, jalan terus dan langgar tiang. Okay, ini langkah yang pertama. Dan jangan lupa letakkan anak panah ke kanan. Pergerakan cahaya. Okey, langkah yang kedua. Langkah yang kedua kena buat apa? Daripada tiang, kena cari fokus. Okey, tadi dah langgar tiang sebab hilang fokus. Sekarang kena cari balik fokus. Okey, cari fokus dan letakkan arah pergerakan cahaya. Dan kembali semula ke kepala objek, berdiri tegak, cari pusat. Okey, yang ketiga, cari pusat, letaklah arah pergerakan cahaya juga. Dan di situ terdapatnya satu titik persilangan pertemuan cinta mereka. Okey, kat mana pertemuan cinta mereka? Carilah elok-elok titik tu dan lukiskan image pada titik pertemuan tersebut. Nampak tak? Okey, objek berada pada 2F, image pun berada pada 2F. Exactly, sama kedudukannya. Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan. Bezanya, objek berada di sebelah kiri, image berada di sebelah kanan. Okey, oleh kerana objek berada di sebelah kanan, tengok dulu keadaan dia. Dia duduk di bawah paksi utama ke di atas? Di bawah. Jadi di bawah ini adalah image. Image tu berada di 2F. Ukur dulu. Okey, jadi dapat ukuran, kita tahu saiz dia. Image sama dengan saiz objek. Saiz image sama dengan saiz objek. Okey, objek 2 cm, image pun 2 cm. Okey, dan kedudukan dia di bawah paksi utama, ini adalah image songsang. Okey, kemudian image tu berada di sebelah kanan, dia adalah image nyata. Okey, biasa guna kat mana? Ciri kanta seperti ni dekat mesin fotokopi. Okey, kita tengok pula kes yang ketiga. Kes ketiga, objek di antara F dengan 2F. Okey, di mana F dengan 2F? Di tengah-tengah lah. Okey, kiri kanan, kat mana kiri kanan kena pasti, sebab untuk kena pasti image sahih dengan image maya. Okey, di situ objek antara F dengan 2F. Jadi cara yang pertama tadi masih ingat lagi, kita dah ulang banyak kali dah ni. Ambil pembaris, berdiri tegak. Siapa yang berdiri tegak? Image berdiri tegak. Okey, pandang depan, depan ke mana? Ke arah kanta. Jalan terus dan langgar tiang. Buat garisan dan jangan lupa lukiskan arah pergerakan cahaya. Okey, kemudian daripada tiang, sebab langgar tiang tu kerana hilang fokus, sekarang kena cari balik fokus. Langkah yang kedua, cari balik fokus dan letakkan pergerakan cahaya. Okey, yang ketiga, daripada kepala, cari pusat optik. Okey, yang ketiga. Kemudian sama juga perlu ada arah cahaya. Dan yang keempat, cari titik pertemuan cinta mereka. Di manakah mereka bertemu? Garis persilangan. Okey, maka lukislah image. Di situlah image terbentuk. Nampak tak? Nampak tak? Saiz dia sekarang sama ke? Besar ke? Kecil? Berbeza kan? Jauh beza. Jadi, cuba kita tengok. Berapa saiz ni? Saiz image. Okey, sebelum tu kita tengok dulu.
oleh kerana objek berada di antara F dengan 2F, maka kedudukan image jauh daripada 2F. Okey. Berapa ukuran dia? Cuba tengok. Objek saiznya 2 cm. Image saiznya 4.567 cm. Okey. Jadi bermaksud image lebih besar daripada objek. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tengok dia duduk atas ke bawah daripada paksi utama. Dia berada di bawah, bermaksud ini adalah image songsang. Okey, kemudian dia ada di kanan atau di kiri, sebelah kanan kan. Jadi kanan adalah image nyata. Okey, boleh? Jadi ada berapa kes? Tadi ada 3 kes. Yang pertama, objek lebih jauh daripada 2F. Kes yang kedua, objek betul-betul di atas 2F. Dan kes yang ketiga sekarang ni, objek di antara F dengan 2F. Okey, berbeza penghasilan image. Okey, yang ni biasanya diguna dalam LCD. Perasan tak? Kalau LCD tu saiznya kecil je, tapi image yang dihasilkan di dinding besar. Semakin jauh, lagi besar. Lagi jauh, lagi besar. Okey. Okey, seterusnya, kes keempat. Apa kata kalau objek berada pada F? Cuba kita lukis. Kiri, kanan dulu. Kemudian objek betul-betul berdiri di atas F. Diri tegak, pandang depan, ambil pembaris, jalan terus dan lukiskan garisan langgar tiang. Okey, jangan lupa garisan mesti ada arah pergerakan cahaya. Daripada tiang, buat apa yang kedua? Cari fokus. Fokus ada arah cahaya juga. Dan kemudian yang ketiga, diri tegak dari kepala, cari pusat optik. Okey, cari pusat optik dan buat arah pergerakan cahaya. Di manakah titik pertemuan cinta mereka? Bertemukah cinta mereka? Adakah cinta ini direstui? Tengok, ada tak titik pertemuan? Okey, tak ada. Jadi kalau tak ada, macam mana kita nak buat? Ada langkah yang seterusnya. Langkah yang keempat, kita kena panjangkan garisan tu ke belakang. Okey, dengan garis putus. Atas pun tak dapat, bawah pun tak dapat, makanya tak ada jodoh. Image di infinity bermaksud tak ada pembentukan image. Okey, cuba kita tengok saiz objek. Saiz objek ialah 2 cm. Jadi, bermaksud image lebih besar daripada objek. Tak jumpa. Oleh kerana infinity tak jumpa tadi, maksudnya saiz image tu di infinity, maksudnya jauh lagi nak jumpa, tak jumpa-jumpa. Image-nya lebih besar daripada objek. Kemudian image tu adalah tegak. Sebab dia akan berada di atas. Kita sambung dengan garis putus-putus tu di atas. Dan dia adalah image maya kerana dia berada di sebelah kiri. Okay, ini kes kalau dia berada pada F. Okay. Okey, biasanya diguna di mana? Dia guna pada teleskop. Alat teleskop. Okey. Next. Kes yang kelima, objek di antara F dengan pusat optik. Okey, kiri kanan macam biasa. Kena label kiri kanan. Kemudian objek berada di antara F dengan pusat optik. Duduk tengah-tengah. Okey. Ambil pembaris, berdiri tegak, jalan terus ke depan dan langgar tiang. Okey, dapat satu garisan. Yang pertama, jangan lupa arah pergerakan cahaya. Langkah yang kedua, buat apa? Daripada tiang, cari fokus. Okey, dan jangan lupa arah pergerakan cahaya. Yang ketiga, berdiri tegak dari kepala, ambil cari pusat optik. Cari pusat optik. Okey, jumpa tak? Ada tak? Adakah titik pertemuan cinta mereka? Ada jodoh tak? Pun tak ada. Tapi bila tak ada, apa kita buat tadi? Kita ambil langkah keempat, sambung. Okey, sebelum tu lupa kena lukis arah pergerakan cahaya dekat step yang ketiga. Okey, kita sambungkan garisan ketiga dan garisan kedua tu kita panjangkan ke belakang dengan garis putus-putus. Okey, kalau tadi infinity, sekarang ada tak pertemuan cinta mereka? Ada. Di mana? Di sebelah kiri. Jadi itulah image-nya. Image berada di sebelah kiri. Cuba kita tengok saiz antara objek dengan image. Okey. Objek berada di sebelah kiri, image pun berada di sebelah kiri dan image lebih jauh dari F. Okey, kita dapat image kedudukannya lebih jauh dari F. Saiznya lebih besar daripada objek. Okey. Tengoklah ukuran tu 2 cm objek. Dapat image 4.5
8. Okey. Dan dia berada di sebelah mana? Di atas paksi utama itu adalah imej tegak dan ia adalah songsang ke maya. Di sebelah kiri adalah imej maya. Okey. Apa objek biasanya? Aplikasi penggunaan dalam biasanya kanta pembesar ataupun mikroskop. Okey. Kanta pembesar untuk membesarkan imej. Okey, mari kita lihat rumusan daripada apa yang telah kita tengok tadi, daripada 5 kes tadi. Apabila objek kedudukannya melebihi 2F. Ingat melebihi 2F maksudnya duduk sebelum 2F tu. Okey, gambar rajasinanya macam mana tadi? Seperti itu. Jadi ciri imejnya adalah imej lebih kecil, imej songsang, imej nyata. Sebab apa nyata? Sebab berada di sebelah kanan. Contoh aplikasi kamera. Okey, kalau duduk pada objek pada 2F pula, dia akan menghasilkan imej di 2F. Okey, objek di 2F, imej pun di 2F. Jadi saiznya sama. Okey, imejnya songsang dan imejnya nyata sebab berada di sebelah kanan. Apa aplikasi dia? Mesin fotostat. Okey, sama kan kita fotostat saiz apa yang kita dapat. Kecuali kalau kita enlarge dia lah. Okey, next. Kalau antara F dengan 2F. Objek berada di antara 2F dan F, maka tengok imej dia terbentuk di sebelah kanan. Jadi, saiznya lebih besar daripada objek. Imejnya songsang sebab berada di bawah paksi utama. Imejnya nyata sebab berada di sebelah kanan. Okey, aplikasi LCD projector. Okey. Apa kata pada kalau objek berada pada F pula? Okay, F pula, jadi dia adalah imej lebih besar daripada objek, imej tu adalah tegak, imej tu adalah maya, dan dia adalah aplikasi biasanya diguna dalam teleskop. Okay. Kes yang terakhir, antara F dan pusat optik. Okay, objek berada di antara F dan pusat optik, maka kita tengok saiznya lebih besar dari objek. Imejnya saiz besar dari objek, imejnya tegak dan imejnya nyata sebab berada di sebelah, imejnya maya sebab berada di sebelah kiri. Okey, aplikasi kanta pembesar mikroskop. Okey. Okey, seterusnya untuk kes kanta cekung pula. Tadi ada 5 kes kanta cembung. Sekarang kita tengok ada berapa kes kanta cekung. Okey, kes yang pertama, objek dia lebih jauh dari 2F. Tadi di mana 2F? Di kiri kanan kena tahu. Okey, lukis dulu objek. Ambil pembaris, berdiri tegak, pandang depan, jalan lurus. Sama juga macam tadi, langgar tiang. Okey, jalan lurus, langgar tiang. Daripada tiang, cari fokus. Okey, cari fokus. Tapi fokus mana? Ingat, untuk kanta cekung, fokusnya di belakang sebab sifatnya mencapah. Okey, jadi di luar tu kita buatkan dengan garis putus-putus. Okey, jangan lupa arah pergerakan cahaya keluar. Okey, seterusnya yang ketiga, berdiri tegak dari kepala, cari pusat optik. Okey, cari pusat optik dan jangan lupa lukiskan sinar pergerakan cahaya keluar lah. Okey, jadi di manakah pertemuan cinta mereka? Okey, di sebelah kiri. Okey, yang keempat, itu adalah imej yang terbentuk. Jadi imejnya terbentuk di mana? Di sebelah kiri. Tengok saiz imej. Saiz objek adalah 2 cm, saiz imej adalah 0.7 cm. Okey, jadi yang mana lebih besar? Okey, imej lebih kecil lah. Okey, pembentukan imej di antara F dan pusat optik. Kemudian imejnya lebih kecil daripada objek dan dia adalah tegak dan juga maya. Okey, kerana ia berada di sebelah kiri. Okey, next. Kes yang kedua. Objek berada di antara F dengan pusat optik. Okey, lukis dulu kiri, kanan. Okey, kemudian F di antara F dengan pusat optik. Okey, lukiskan objek, berdiri tegak, ambil pembaris, pandang depan, garis lurus, langgar tiang. Okey, langgar tiang dan jangan lupa arah pergerakan cahaya. Daripada tiang, cari fokus. Okey, cari fokus mana? Bukan sebelah kanan, fokus sebelah kiri. Okey, dan jangan lupa sambungkan dengan garis putus-putus keluar sebab pergerakan cahaya keluar. Okey. Kemudian ambil daripada kepala objek, cari pusat optik.
cari pusat optik. Pergerakan cahaya keluar. Okey, di manakah pertemuan cinta mereka? Di titik persilangan. Di mana tu? Cuba lukiskan. Yang keempat, itu dia. Itu adalah imej yang terbentuk. Okey. Dan kedudukan imej antara F dan pusat optik. Okey, objek berada di antara F dan pusat optik. Imej juga berada di antara F dan pusat optik. Okey. Ukur saiz dia, saiz objek berapa? Saiz objek 2 cm. Ini adalah saiz objek 2 cm. Ini adalah saiz imej 1 cm. Okey. Jadi imej lebih kecil daripada objek. Dia berada tegak di atas paksi utama, jadi dia adalah imej tegak, dan dia berada di sebelah kiri, maksudnya itu adalah imej maya. Okey. Next. Dah habis. Okey, dah habis. Kita buat latihan. Dah faham kan? Jadi kita buat latihan. Kita tengok. Okey, mari kita jawab soalan. Namakan jenis kanta di dalam mata manusia. Mata kita. Kanta mana? Cekung ke cembung? Ya, kanta cembung. Sebab mata kita membesarkan imej tu. Okey. Next, soalan seterusnya praktis formatif 7.1. Okey, soalan. Ada gambar rajah dua jenis kanta. Namakan jenis kanta berikut. Kanta X, apa nama dia? Ya, kanta cekung. Okey, dan apa nama kanta Y? Kanta cembung. X ialah kanta cekung atau kanta pencapah dan Y ialah kanta cembung iaitu kanta penumpu. Kanta mana yang berfungsi sebagai kanta pencapah? Dah kat atas tu dah ada jawapan. Kanta X. Okey, kanta mana yang berfungsi sebagai kanta penumpu? Kanta Y. Okey, next. Soalan lagi yang seterusnya. Tandakan titik fokus bagi kanta X dan Y dengan huruf F. Di mana? Di mana? Titik fokusnya di situ. Nampak tak? Okey, nampak Ni titik fokus untuk kanta Y. Ini titik fokus untuk kanta kanta apa tu? Kanta X. Okey. Di situ F-nya, di situ F-nya. Okey, dan soalan yang terakhir, bagaimanakah kanta cembung digunakan sebagai kanta pembesar? Okey. Jadi jawapannya, objek diletakkan di antara titik fokus F dengan pusat optik. Kena ingat baliklah rumusan tadi. Jadi itu sahaja untuk tajuk ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan baik, dan kalau tak faham boleh ulang-ulang lagi tengok video ni. Harap-harap ia akan membantu. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.